Pernahkah Anda terfikir, kenapa susah sangat kita ingin dinaikkan gaji? Walaupun kita sudah bekerja lebih masa, ambil sijil tambahan dan bekerja bersungguh-sungguh, namun slip gaji bulanan kita tetap macam itu juga. Ramai orang percaya, dalam dunia kerjanya, siapa yang rajin, dia yang akan percaya. Tapi realitinya, ada satu tangan gaib yang menentukan nasib kita. Tangan itu bukan tangan bos Anda, tetapi dalam bidang hubungan industri, gaji dan kebajikan pekerja bukanlah satu isu ekonomi antara Anda dan majikan sahaja. Namun, ia adalah sebuah medan pergelutan kuasa politik yang menentukan siapa dapat apa dan berapa banyak. Secara asasnya, dalam sistem ekonomi pasaran, pemilik modal ataupun majikan mempunyai kuasa tawar-menawar yang lebih berbanding kita sebagai pekerja biasa. Kenapa perkara ini berlaku? Di sini kita boleh lihat melalui seorang pakar ekonomi global terkenal yaitu Thomas Piketty dalam bukunya Capital in the 21st Century membuktikan bahawa data yang secara sah melalui beratus tahun beliau memperkenalkan formula R is greater than G. Formula ini bermakna kadar pulangan atas modal iaitu R menunjukkan keuntungan pelabur dan pemilik syarikat yang sentiasa berkembang jauh dan lebih laju daripada pertumbuhan ekonomi dan gaji pekerja. Apa maksudnya? Maksudnya, kekayaan secara semula jadi akan mengalir ke atas dengan lebih cepat. Jadi, tanpa ada campur tangan luar untuk menyeimbangkan sistem ini, pekerja bawahan akan sentiasa tertinggal ke belakang tidak kira sekuat mana mereka bekerja. Di sinilah kerajaan berfungsi sebagai entiti pengawal silia dalam kerangka tripartisme, di mana interaksi tiga hala antara kerajaan, kesatuan sekerja dan majikan. Dari sudut pluralisme, kerajaan ataupun negara kita sepatutnya bertindak sebagai pengadil yang neutral. Namun sebaliknya, dalam realiti ekonomi politik, penggubal akta dasar ini sebagai contoh akta kerja dan gaji minimum telah berlaku sebuah pergelutan hegemoni. Ianya di mana apabila kerajaan bertindak untuk membentuk sebuah undang-undang bagi melindungi pekerja, lahirnya kemunculan pendesak korporat ini dengan hujah labor market flexibility, di mana mereka berpendapat bahawa syarikat memerlukan lebih banyak kebebasan dalam mengendalikan tenaga kerja agar kos operasi rendah dan daya saing dapat dikekalkan. Bukan itu sahaja, mereka turut menggunakan ancaman capital fight, di mana kemungkinan mereka akan memindahkan pelaburan dan kos operasi ke negara lain kerana dikenakan peraturan yang ketat di negara kita sendiri. Di mana sebenarnya tekanan sebegini mereka buat kerana untuk mempengaruhi kerajaan agar tidak membuat ataupun menggubal mana-mana dasar yang boleh memberi kesan kepada peningkatan kos dengan majikan. Dalam masa yang sama juga, kesatuan sekerja pula yang mewakili institusi buruh menuntut kerajaan untuk memberi perlindungan yang lebih baik kepada pekerja. Akhirnya, dasar yang akan diperkenalkan oleh kerajaan adalah berdasarkan pengaruh politik siapa yang lebih besar dalam proses pembuat keputusan. Sebab itu, kalau kita lihat hari ini, walaupun kerajaan ada menetapkan dasar undang-undang gaji minimum, tetap ada dan tetap ramai pekerja yang bekerja di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur masih bergelut dengan kewangan dan masih merasa sesak. Kenapa perkara ini berlaku? Mari kita lihat data sahih yang dikeluarkan Bank Negara Malaysia iaitu BNM. BNM pernah mengeluarkan laporan khas mengenai living wage ataupun gaji wajar, di mana menurut analisis BNM untuk seorang individu bujang yang bekerja di bandar besar seperti Kuala Lumpur yang mana mampu makan berkhasiat, ada perlindungan dan mampu bersosial dengan baik memerlukan sekurang-kurangnya sebanyak RM2,700 Malaysia sebulan. Tetapi gaji minimum yang ditetapkan oleh dasar ekonomi negara kita adalah sangat jauh daripada angka tersebut. Jurang inilah yang membuktikan bahawa kerajaan ataupun dasar ekonomi di negara kita ni masih terperangkap dengan dasar ekonomi kos buruh murah. Kononnya demi menarik pelabur asing luar. Namun, kesannya kita telah mengabaikan realiti sebenar keperluan pekerja di negara kita. Pada pandangan saya, kita perlu mengubah cara kita melihat isu ini, di mana isu
isu kebajikan pekerja dan isu gaji ini bukanlah isu nasib semata-mata, sama ada kita mempunyai bos yang baik ataupun bos yang kejam. Sebaliknya, ini adalah masalah sistemik, di mana selagi suara kolektif pekerja tidak disuarakan, kesatuan sekerja tidak diperkasakan, dan dasar ekonomi negara kita hanya berlandaskan keuntungan modal semata-mata, selagi itulah kebajikan pekerja akan ditekan dan ditindas. Sebagai kesimpulan, hubungan industri yang baik memerlukan keberanian politik untuk bersuara, memperjuangkan keadilan pekerja, bukan sekadar melihat angka pertumbuhan KDNK negara semata.